memakai G Suite Enterprise ataupun Google Suite Enterprise for Education ataupun singkatannya adalah G Selfie. Satu lagi namanya adalah Google Workspace for Education Plus. Dua-dua nama ini diterima. Okay. Dan sebenarnya apa sebenarnya Google Workspace ini adalah dia adalah berkaitan dengan pelatar platform Delima yang kita gunakan selalu setiap hari. Okay. So saya skip kepada bahagian ini. Ini adalah namanya, kita boleh panggil kalau cikgu disebut G Selfie ataupun GWFE, ini dah maksudnya Google Workspace. Dan ini adalah sedikit latar belakangnya. Selama ini kita menggunakan platform Delima. Okay, selama ini memang kita menggunakan platform Delima. Jadi apabila maksud di sini G Suite Enterprise ini dimasukkan dengan kerjasama Aztec sebuah syarikat, maka dinaik taraf maksudnya ditambah baiklah pelantar Delima kita. So ini adalah kontrak dia. Bermaksud kontrak ini telah dilanjutkan kepada KPM untuk tempoh 3 tahun. Kalau mengikut adalah dari tahun lepas 9 Julai dimulakan dan akan dijangka tamat 8 Julai 2024. Ini adalah tempoh 3 tahun. Dan lesen percuma sebanyak bernilai 4.5 juta diberikan secara percuma untuk untuk beberapa aplikasi yang guna pakai bersama dalam platform Delima. Okay. So objektif kita latihan ini ialah untuk memastikan semua admin Delima sekolah dapat tahu tentang apa itu content manager, apa itu G Selfie dan bagaimana menggunakannya di sekolah. Ini yang perlu kita highlightkan pada petang ini. Jadi pihak pengurusan kena ambil take note lah untuk kegunaan kepada account content manager ini. Maksudnya G Selfie ini bukan hanya tambahan kepada 8 account content manager ini saja, tetapi ini adalah satu tambahan yang perlu di-highlight kepada pihak sekolah. Siapa itu content manager ataupun setiap sekolah memang akan diberi percuma tambahan 8 buah account yang bermula dengan CM. CM membawa maksud is a content manager. Okay, jadi dia adalah CM1, CM2, CM3 sehingga CM8. So apa yang dipaparkan di sini, tujuan menggunakan CM account ini adalah satu cadangan sahaja. Masih lagi pihak sekolah memang dinasihatkan menggunakan ID CM ini dan menggunakan dengan sempurna. Maksudnya CM account ini akan dipantau terus, bukan sahaja daripada KPM tetapi Google juga boleh dipantau terus kepada pengguna CM tersebut. Okay, so CM1 menguruskan Google Site Sekolah, CM2 untuk upacara rasmi sekolah, CM3 untuk guru data sekolah, CM4 untuk penolong kanan pentadbiran. So ini semua adalah cadangan daripada KPM. Namun sekolah berhak berkuasa untuk menetapkan penggunaannya. Tetapi satu cikgu kena ingat bahawa semua CM account mestilah password dia, kata laluan dia mestilah kongsi guna. Maksudnya tidak boleh cikgu simply just change the password. Everybody, maksudnya CM account boleh diguna lebih daripada satu orang, bermaksud saya lah. Okay, kenapa CM account ini diwujudkan adalah kerana kalau katakan setiap individu cikgu ada satu account Delima yang bermula daripada G dash
8 digit Elias moe-dl.my.edu.my. Kalau cikgu berpindah ke sekolah yang baru, maksudnya akaun ini akan dibawa bersama oleh cikgu. Sama juga dengan keadaan ini berlaku kepada murid. Walaupun dia berpindah sekolah, akaun ini tetap sama digunakan. Okey. Jadi apa yang berlaku di sini selama ini ialah cikgu buat buat kertas soalan ke ataupun buat minit mesyuarat ke ataupun buat apa-apa untuk pihak sekolah, pengurusan sekolah dengan akaun peribadi dia sendiri yang bermula daripada G itu. Lepas cikgu berpindah, dia akan bawa bersama kerana semua ini akan save di dalam Google Drive cikgu. Jadi ini yang kita tidak mahu berlaku di sini. Maksudnya apabila adalah urusan sekolah, perkara yang berkaitan dengan urusan sekolah, dinasihatkan bahawa untuk menggunakan akaun content manager. Okey, maksudnya semua bahan yang berkaitan dengan KK boleh gunakan CM6. Jadi penolong kanan KK boleh kata, cikgu, semua guru penasihat, semua minit mesyuarat, semua masuk dalam penolong CM6. Sama juga dengan HEM atau ketua panitia. Okey, jadi untuk CM3, saya berikan satu contoh yang baru-baru berlakunya. CM3 di sini dicadangkan oleh KPM adalah dimiliki oleh guru data kerana pada pendapat mereka CM3 adalah digunakan untuk data management. Jadi baru-baru ini dimaklumkan bahawa PBD ataupun plan data plan mesti di-key in melalui satu portal dan portal itu perlu login dengan menggunakan akaun CM. Jadi ada sekolah yang salah faham bahawa tugas ini secara automatiknya akan diambil oleh guru data. Bukan. CM3 adalah akaun yang dianggap digunakan untuk data management. Segala akaun yang perlu yang semua data yang berkaitan, ada yang berkaitan dengan data, ada urusan yang berkaitan dengan data akan dimohon oleh pihak KPM atau JPN untuk menggunakan akaun CM3 untuk login. Jadi maksudnya guru data kalau perkara demikian berlaku, maksudnya guru data boleh memberikan kata laluan tersebut kepada guru berkaitan untuk login kepada portal untuk selesaikan urusan data yang lain. Okay, so untuk account content manager boleh faham cikgu? Ada pertanyaan daripada pihak sekolah? Halo? Tidak ada. Tidak ada setakat ni, Miss Kon. Boleh faham? Boleh. Ya, boleh faham. Okay, terima kasih. Okay, so ini adalah fitur-fitur baru, fitur-fitur ataupun fitur-fitur baru untuk G-Selfie. Maksudnya kita sudah membeli dengan begitu banyak sejumlah wang yang tertentu. Maksudnya inilah yang kita keistimewaan yang dapat dinaik tarafkan dan dinikmati oleh kita melalui akaun D5. Jadi hari ini kita nampak dengan jelas bahawa pihak sekolah masih lagi menggunakan akaun peribadi untuk untuk conduct Google Meet untuk conduct Google Meet. Jadi kita berharaplah selepas kita mengikuti sesi ini pihak sekolah lebih confident menggunakan akaun D5 untuk menguruskan urusan yang berkaitan dengan sekolah. Okay, so salah satu feature yang adalah Google Meet. Google Meet yang seperti yang kita guna sekarang, kalau guna akaun D5, dia adalah limit untuk 150 orang sahaja. Di mana kalau kita gunakan akaun D5 ataupun akaun CM untuk mengendalikan Google Meet, dia boleh menerima, maksudnya peserta yang menyertainya boleh sehingga 250.
Okey, 250 ini adalah pada awalnya masa tahun lepas bulan Julai apabila package ini dikeluarkan. Tapi sehingga hari ini sudah ada penambahannya. Maksudnya bukan lagi 250 tetapi 500. 500. Maksudnya kalau kita menggunakan akaun Delima sekolah untuk mengendalikan satu perhimpunan, satu sekolah 500 murid boleh join sekali. Tidak menjadi satu masalah lah. Okay, jika dibandingkan dengan Microsoft Teams, Google Meet adalah paling ramai yang boleh menerima paling ramai peserta, iaitu 500 sekarang, bukan 250. Okey. Jadi yang kedua adalah rakaman Google Meet. Selepas satu sesi Google Meet ini, kalau kita pakai akaun Delima, automatik kalau kita ada buat rakaman, kita ada buat video rakaman, maksudnya dia akan automatik, dia akan save di dalam Google Drive rakaman tersebut. Macam sesi ini saya tak tahulah sebab saya bukan host. Jadi ada sama ada rakaman itu dapat dibuat ataupun tidak. Okey. Jadi yang ketiga adalah siaran langsung Google Meet. Siaran langsung Google Meet itu adalah macam orang buat YouTube. Kita buat YouTube, live YouTube. Dia memang live juga, tetapi live itu dia boleh mencapai sehingga 100K peserta. Tetapi mesti menggunakan akaun content manager yang menggunakan akaun yang mula dengan CM. Sama ada CM1 hingga CM8, antaranya mana-mana satu boleh digunakan. Kalau akaun yang mula daripada G, memang tidak dapat untuk membuat siaran live Google Meet. Memang tidak dapat. Okay? Jadi kalau contohnya pihak sekolah membuat satu perhimpunan bersama dengan ibu bapa dengan murid di mana melibatkan lebih daripada 500 orang, maka pihak sekolah boleh menggunakan CM account untuk membuat siaran langsung live kepada ibu bapa dan juga murid. Tetapi dia syaratnya ialah dia mesti sama domain, maksudnya dia mesti sama account yang sama organisasi saja yang boleh masuk. Contohnya kalau saya guna CM untuk buat Google Meet live, maksudnya murid-murid mesti masuk menggunakan Google account Delima juga. Dia tak boleh join dengan menggunakan account peribadi. Sama juga dengan ibu bapa. Mungkin kata ibu bapa tidak ada account Delima, tapi dia boleh guna anak punya account Delima untuk masuk bersama kepada siaran langsung Google Meet tersebut. Okay? Next adalah feature-feature tambahan seperti noise cancellation. Maksudnya macam kita buat Google Meet, dia ada function ini. Maksudnya kalau tepi saya ada orang bercakap, dia akan ditapis, tidak dengar. Tidak dengar bunyi yang handphone selalunya kita dengar ada ting 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 apabila buat presentation. Kalau handphone kita ada notification masuk, dia akan dengar. Tetapi kalau kita gunakan Delima, kita onkan ini, maka dia boleh tapiskan suara bunyi tersebut. Okay, breakout room maksudnya kita boleh bahagikan, kita boleh buat ini apabila kita adakan kelas selepas perbincangan kelas, kita boleh pecahkan murid kepada kumpulan, iaitu dipanggil breakout room. Itu hanya boleh dibuat dengan akaun Delima. Poll itu undi Nanti ini saya akan tunjukkan sepintas lalulah. Q&A, okay, attendance tracking. Kalau kita pakai Delima untuk conduct Google Meet, secara automatiknya selepas, jadi semua orang akan guna Google Meet, kalau semua orang masuk dengan menggunakan akaun Delima, automatik nama cikgu atau murid akan muncul di situ. Jadi kalau kehadiran automatiknya dia akan automatic generate lepas kita tamat saja Google Meet, dia akan masuk dalam satu meeting report dalam kita punya Google Drive. Okay, kalau saya pakai Google CM1 selepas tamat saja Google Meet ini, maka dia kehadiran itu akan auto generate masuk di dalam Google Drive CM1. Contohnya adalah macam itulah. Okay, dan whiteboard
Okay, ini ada. Kalau kita lihat, perhatikan kepada Google Meet yang kita buat dengan menggunakan akaun peribadi ini, dia tak ada function untuk breakout room, tak ada function untuk poll, Q&A, attendance tracking, tak ada. Tetapi whiteboard ada. Okay. Laporan keaslian, maksudnya kalau kita pakai akaun Delima, dia lebih selamat. Contohnya, kalau kita pakai akaun Delima, maksudnya akaun peribadi boleh menyertai akaun Delima. Saya menggunakan akaun Delima untuk buat Google Meet, akaun peribadi boleh masuk, boleh join Google Meet saya. Tapi macam keadaan hari ini, jika cikgu menggunakan akaun peribadi untuk buat Google Meet, jadi akaun Delima tidak dapat join. Akaun Delima tidak dapat menyertai bersama. Jadi saya kena guna akaun peribadi untuk menyertai bersama. Macam inilah. Kalau Delima, dia boleh terima sama ada dari keluarga yang sama ataupun daripada peribadi. Tetapi peribadi tidak boleh terima akaun daripada organisasi. Maksudnya Delima itu adalah akaun organisasi lah. Okay. Cikgu ada soalan terhadap fitur-fitur baru ini? Ada? Belum ada soalan. Bagus cikgu semua. Okey. Jadi saya akan masuk kepada ini supaya cikgu lebih fahamlah. Okey, dulu kita pakai Delima 1 ini ya. Dulu kalau kita pergi kepada dashboard Delima, cikgu akan jumpa dia punya paparan seperti Delima 1.0 ini, betul? Sekarang kalau kita pergi kepada website portal Delima, dia akan keluar paparan yang sama tetapi dia tambah satu butang lagi iaitu Delima 2.0. Okey? So ini cikgu guru pengeras Bestari kena take note. Nanti mungkin saya kurang jelas, nanti cikgu boleh ulang apa yang disampaikan untuk jelaskan kepada cikgu-cikgu di sekolah. Sekarang apabila kita pergi kepada portal Delima, kita akan jumpa paparan seperti ini, tambahan satu butang Delima 2.0. Okey? Jadi apabila kita klik Delima 2.0, dia akan keluar pula paparan ini. Ini adalah Delima 2.0 punya paparan. Jadi kita klik satu checkbox di sini saja. Okey, cikgu akan nampak di sini ada satu checkbox kan. Tik saja, I agree term and conditions. Lepas tu klik login here. Okey, jadi kita boleh pergi sama ada Delima 2.0 ataupun Delima 1.0. Dan saya percaya bahawa kalau semua sudah menguasai Delima 2.0, maka dia akan tutup Delima 1.0. Okey, ini bukan kerana satu feature tambahan, ini adalah satu penaik taraf, penaik tarafan daripada Delima 1.0 kepada Delima 2.0. Okey, jadi cikgu search saja KPM Digital. Kalau cikgu nak pergi kepada website ini, cikgu search saja di Google Search, type saja KPM Digital. Lepas tu pilih itu, dia akan terus keluar paparan yang pertama ini. Okey, Delima 1.0 adalah macam Delima yang kita guna sebelum inilah, tahun-tahun sebelum ini. Delima 2.0, apa yang berbeza untuk Delima 2.0? Ini dia. Okey, ini yang berbeza. Paparan dia berbeza. Dulu apabila kita masuk, kita akan nampak inilah pilihan menu besar ini. Sekarang kita sudah tukar kepada layout macam ini, paparan macam ini. Dia lebih kepada macam Frog VLE dululah, di mana semua boleh kita uruskan di sini. Semua. Maksudnya Google Meet kita boleh klik sini, pergi Google Meet. Tak perlu lagi cikgu pergi kepada separate tab. Kalau saya nak pergi Google Classroom saya klik saja. Saya boleh pergi ke Google Classroom. Okey? Kalau saya nak tonton Didik TV, saya klik saja, dia akan bawa saya pergi tonton Didik TV. Okey? Jadi di sini adalah maksudnya satu
interface ini kita boleh pergi kepada link kepada tempat yang kita mau pergilah. Dia adalah lebih sistematik. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana dia jalan ini. Okey. Okey, cikgu. Kita ada lagi tambahan satu akaun. Saya percaya memang ada cikgu yang kerilu kepada akaun ini. Sorry. Akaun untuk Microsoft Office ini 365 bukan tidak dapat kita login menggunakan akaun Delima. Okey. Maksudnya kalau okey, saya cakap macam ini lebih senang cikgu faham. Dulu kita punya ID Delima adalah G-8 digit alias moedl.edu.my, right? Sekarang kalau cikgu nak pergi kepada Microsoft punya, okey, cikgu tambah Sarawak di belakang. Tambah satu Sarawak. Dulu setiap cikgu hanya diberi satu Google Drive, satu Google Delima account, satu Google Drive unlimited. Sekarang cikgu diberi lagi tambahan satu, iaitu adalah Microsoft. Okey, apa ID dia? Tambah Sarawak di belakang. Tambah satu Sarawak di belakang. Mungkin cikgu kata, dulu saya pakai Delima, saya pun boleh masuk Microsoft. Memang. Tetapi function dia, feature dia adalah limitation. Sekarang Delima dalam memang ambil langkah untuk pisahkan. Mereka nak bukan kata pisahkan. Dulu kita punya Microsoft tumpang menggunakan portal Delima Google. Sekarang mereka nak asingkan, ceraikan. Microsoft adalah Microsoft, Google adalah Google. Okay? Boleh faham cikgu? So ini tak ada kaitan dengan bukan guna Microsoft account untuk masuk Delima 2 oleh kerana penaik tarafan Delima 1 kepada Delima 2, maka Microsoft New Credential Microsoft account adalah salah satu fungsi yang baru, salah satu account yang tambahan baru ke Delima 2.0. Tetapi bukan menggunakan account ini untuk masuk Delima 2.0. Kalau kita nak masuk Delima 2.0, masih menggunakan Delima Google account. Ini adalah satu account tambahan untuk Microsoft. Kalau cikgu login, cikgu pergi ke Microsoft 2.6, search saja Microsoft Office 365, kemudian sign in. Cikgu sign in dengan ini. Akaun Delima alias Sarawak. Setiap negeri lain, kita Sarawak, lepas tu belakang masih sama. Tambah saja Sarawak di sini. Okey? Tetapi sebelum cikgu menggunakan ini, cikgu perlu reset dulu cikgu punya password. Jadi ini adalah link untuk reset password. Okey, nanti saya akan tunjuk sekali lah cara-cara dia. Okey, jadi maksudnya cikgu jangan salah faham. Sekarang cikgu ada dua akaun. Satu adalah Google, satu adalah Microsoft. Boleh cikgu? Okey? Okey. So ini adalah panduan bagaimana cikgu nak activate ini. Nanti saya akan kongsikan kepada guru penyelaras bestari lah. Kita akan tunjukkan langkah demi langkah macam mana kita nak buat. Okey? Okey. So setakat ini ada soalan cikgu sebelum saya pergi ke hands on. Ada soalan cikgu nak tanya sebelum saya pergi ke hands on? Mungkin ada cikgu-cikgu yang nak bertanya, boleh silakan. Ada soalan? Hello? Ya, tak ada. Cikgu Ismandi tengah bercakap ke? Tak berapa dengar ni. Selamat petang. Ya. Dengar dulu. Ya. Okey. Berkaitan dengan bila kita nak research untuk Microsoft ni kan. Jadi saya nak tanya, kalau
contohnya cikgu tu berpindah ke meja, dia kekal dengan dia punya password tu. Kalau dia guna Sarawak, Kalau cikgu ataupun murid itu berpindah pergi ke sekolah yang lain, password masih lagi guna yang sama. ID masih lagi guna yang sama. Tak ada pertukaran. Maksudnya cikgu boleh bawa dia di mana saja cikgu pindah, kecuali cikgu sudah retire lah. Maksudnya cikgu kena hantar balik ID tersebut. yang Microsoft tu mana? Yang layar Sarawak tu. Kita kalau kita berada di Sarawak, maknanya kita guna Sarawak lah. Maksudnya. Oh, Elias Sarawak itu tidak bermaksudnya kalau kita pergi ke tempat lain kita kena tukar. Tidak. Let's say kita Elias Sarawak, esok mungkin lusa tahun depan Cikgu Iswandi pindah pergi ke Selangor. Masih lagi cikgu akan menggunakan Sarawak. This is the ID. Okay. Cikgu masih lagi menggunakan ID Elias Sarawak. Hello? Dapatkah? Let's say ada cikgu dari Semenanjung dia pindah masuk ke Sarawak, maksudnya dia masih lagi menggunakan dia punya Elias Selangor. Tidak jadi masalah. Okay. Sebab dia ini dia create ikut kepada domain negeri masing-masing. Okay? Okay, terima kasih. Ada lagi soalan yang lain, cikgu? Okay, satu lagi juga. Berkaitan dengan live streaming tu. Live streaming saya akan tunjukkan. Penting untuk terutamanya masyarakat yang melibatkan ada diri dan sebagainya. Ya. Okey, jadi sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita guna untuk Google Meet inilah, tetapi bukan tunjukkan dengan lanjutlah. Maksudnya cikgu kena faham. Saya hopefully selepas ini cikgu boleh menggunakan Delima account untuk create Google Meet lah, dan bukan create yang menggunakan account peribadi. Boleh cikgu? Okey, saya akan share tunjukkan. Jadi cikgu boleh tengok macam mana kita buat. Ini cikgu tak perlu hands on. Nanti pergi activate cikgu boleh hands on lah. Okey. Okey, saya akan create satu Google Meet. Cikgu nampak tak Google Meet punya screen ini? Nampak? Nampak. Ya, nampak. Nampak? Okey. Ya, nampak. Kalau kita nak buat satu Google Meet, kita ada tiga cara sebenarnya. 3 cara kita nak hasilkan satu link Google Meet. Satu adalah terus kita pergi kepada Google Meet. Jadi macam mana kita terus pergi kepada Google Meet? Cikgu saya sekarang adalah sign in kepada Google Chrome. Saya percaya cikgu sudah ada basic inilah. Maksudnya tengok apabila kita pergi kepada Google Chrome, kita boleh masukkan banyak account di sini. Jadi cikgu boleh switch saja account di sini. Okay? So, apabila kita sudah masuk di sini, cikgu akan nampak 9 petak ini, Google Apps. Ada nampak 9 petak Google Apps ni. Okay, cikgu pilih saja Meet. Pilih Meet. Mana saya pilih? Meet ini. Okey, lepas tu dia akan keluar paparan ini. Kalau cikgu rasa payah kita nak buat macam ini, jadi sekarang Delima 2.0 dia sudah sediakan kemudahan ini. Jadi tak payah cikgu fikir nak pergi mana saya nak buat Google Meet. Tapi saya nak tunjukkan jugalah cara yang pertama. Cara pertama ialah kita pergi ke sign in kepada Google Meet. Lepas tu kita akan nampak paparan macam ini. Kita boleh search saja Google Meet, sign in dengan akaun Delima. Kita akan nampak paparan macam ini. Saya rasa semua orang sudah faham ni. Kalau kita join orang punya Google Meet, selalunya kita akan diberikan link. Betul tak? Okay. Jadi kita akan letakkan link itu di sini. Lepas tu kita akan klik join. Kalau kita nak hasilkan Google Meet, saya adalah tuan rumah. Jadi kita akan klik new meeting. Apabila klik new meeting, dia ada 3 pilihan. Satu adalah create a meeting for later.
Nanti baru kita mula. Kita akan dapat link dulu. Yang kedua adalah kita buat serta-merta, start instant serta-merta. Yang ketiga adalah pakai Google Calendar. Okey, tadi saya sudah kata kita ada 3 cara. Satu adalah kita terus pergi ke Meet, dua adalah kita melalui kalender ataupun melalui Gmail. Okey, jadi saya akan tunjukkan ini adalah yang mula terus saya mulakan Google Meet ini. Okey, so apabila saya start the instant Google Meet, cikgu akan nampak tak? Link ada di sini. Ini. Paparan ini memang akan keluar. Cikgu klik saja petak ini, copy. Copy ini, maka cikgu boleh share link tersebut. Okey, sementara saya sudah masuk ke sini, saya akan tunjukkan dalam Google Meet ini apa boleh kita buat. Okey, di sini cikgu nampak tak? Ini cikgu saya rasa cikgu sudah faham, tetapi cikgu nampak aktiviti sini. Kalau D5, dia ada banyak. Dia ada breakout room, dia ada poll, dia ada Q&A, dia ada recording, dia ada whiteboard. Okey, so kalau saya katakan breakout room, bermaksud semua orang sudah masuk. Jadi saya klik breakout room, saya akan klik pencil ini. Berapa bilik saya nak adakan? 3 bilik. Kalau saya nak 3 bilik, lepas saya pilih 3 bilik, lepas tu saya boleh set. Satu bilik berapa lama saya nak mereka berada di situ. Timer dia. Okey, semua sudah set, saya akan pindahlah. Saya boleh kalau ada nama di sini, saya boleh pindahkan dia. Saya boleh masukkan dia pergi bilik 2, bilik 3, pindah saja. Okey, lepas tu kita akan open room. Apabila kita klik open room, bermaksud semua orang akan masuk kepada bilik yang ditetapkan. Jadi saya sebagai tuan rumah, saya boleh jenguk masuk bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga dan seterusnya. Okey, untuk kita lihat apa yang mereka bincangkan di dalam bilik tersebut. Dan saya sebagai tuan rumah, kalau saya tidak ada set timer, saya boleh terus close saja. Di sini kalau kita sudah open, dia akan jadi close. Jadi saya close room, semua orang akan balik ke bilik asal. Semua orang akan balik kepada bilik main hall. Okay? Yang kedua adalah poll. Poll bermaksud kita boleh start a poll. Kita boleh tanya saja apa khabar. Kita type saja, lepas tu dia akan mengundi. Maksudnya murid akan mengundi di sini. Apa khabar? Okay, lepas tu kita akan type baik. Sedang-sedang. Akan tidak baik. Okay. Maksudnya lepas tu kita akan save. Dan nampak tak? Jadi apabila mereka vote, kita akan nampak peratus berjalan di sini. Berapa orang kata ini, berapa orang kata itu. Okay, ini adalah poll. Lepas tu Q&A, semua poll Q&A ini apabila orang sudah type di dalam, automatik dia akan ada satu salinan save di dalam kita punya Google Drive. Okay, dia akan save di dalam Google Drive. So Q&A ini digunakan ialah saya nak sampaikan presentation. Saya tidak mahu orang cut Q saya. Maksudnya saya akan turn on Q&A. Siapa yang ada soalan dia boleh tanya. Selalunya kita pakai chat box. Kita pakai checkbox. Kalau kita pakai checkbox, kita nanti putus line kita masuk semula, kita sudah tak nampak dah chat yang telah dikongsikan. Tapi kalau kita pakai Q&A, nanti selepas presentation, kita boleh balik ke sini tengok apa soalan, soalan ini sudah dijawab, okay? Soalan ini belum dijawab, kita boleh tetapkan. Okay, jadi saya tunjukkan satu contoh. Okay, macam inilah. Apabila kita post satu soalan, dia akan keluar di sini. Mungkin orang lain dia boleh kata, okay, saya setuju. Dia vote. 2 orang dia kata saya setuju. Dia vote. Okay. Kalau katakan saya adalah seorang presenter, saya akan balik ke sini. Saya kata soalan ini tak perlu jawab. Jadi saya akan mark as hidden. Orang lain tak nampak. Okay. Kalau kata soalan ini sudah jawab, saya akan tick. Soalan ini saya sudah jawab. Ini adalah function Q&A lah.
Okey. Recording ini saya rasa cikgu sudah faham. Whiteboard dia akan link kepada Jambox. Jadi saya tidak buang masa di sinilah. Okey, jadi saya akan pergi kepada setting cikgu. Tadi saya kata setting. Okey, cikgu nampak di sini. Ini noise cancellation. Dia memang akan sentiasa on. Kalau tak kita off, maksudnya kalau tepi ada orang bercakap, kita akan dengar. Okey, telefon berbunyi, kita akan dengar. Kalau kita on, kita tak dengar. Ini adalah noise cancellation di sini. Okey, saya rasa yang lain cikgu boleh faham. Ini maksudnya kita akan tukar kita punya screen layout. Kita boleh tukar ni. Macam inilah contohnya. Okey? Okey. So, ada soalan terhadap untuk Google Meet ini? Okey, saya boleh tukar kepada control. Maksudnya saya boleh tukar setting di sini lah. Ada satu mangga lock di sini. Saya boleh kata share their screen. Saya tutup, semua orang tak boleh share. Saya seorang saja boleh share. Saya tutup, semua orang tak boleh type dalam chat box. Okey? Saya tutup, semua orang mikrofon sudah di off, tak boleh on dah. Saya tutup, semua video boleh di on, di off kan. Jadi ini adalah setting dia. Okey? Ini dekat sinilah. Ada satu lock di sini. Ini adalah setting. Okey, kalau katakan ini adalah saya, tak ada orang lain. Kalau ada orang yang kedua, saya kata saya adalah presenter. Jadi mungkin saya tidak dapat alert untuk terima admit orang yang masuk. Jadi saya nak assign seorang lagi cikgu untuk membantu saya. Sebab saya orang yang tuan rumah. Jadi saya boleh control semua. Jadi kita nak memberikan privilege kepada orang kedua untuk memainkan peranan untuk control. Maksudnya kita akan nampak di sini. Selalunya kita akan nampak 3 titik. Kita klik saja assign as a co-host. Assign as a co-host. Okay, jadi ini nanti dia boleh membantu kita lah. Okay, maksudnya macam ni. So untuk Google Meet ini, dia punya breakout room, dia boleh pecah kepada 100 bilik. Kita boleh letak pecah kepada 100 bilik. Okay. Kalau kita nak ada meeting attendance, maksudnya dia nak generate attendance itu, dia mesti sekurang-kurangnya ada 5 orang dalam kita punya Google Meet, baru dia akan generate. Okay. Halo Miss Kon. Ya. Boleh bertanya soalan ya? Ya, boleh. Untuk call host, adakah ada limit? Maksudnya kalau kita dapat buat 10 bilik tadi, kita lantik setiap bilik tu untuk seorang host, call host. Boleh tak? Ya, cikgu. Boleh dengar tak Miss Kon? Ya, sekarang boleh dengar. Okey. Adakah call host tu ada limit? Co-host 25 orang. Okey. Terima kasih. Ada lagi? Okey. Kalau tak ada, saya akan tunjukkan bagaimana kita buat live stream. Kita akan buat live stream sini, cikgu. Okey, cikgu nampak tak? Kita ada nampak kalender saya? Nampak? Boleh nampak kalender? Boleh. Okey, jadi kita sekarang akan buat live stream. Mesti melalui kalender, cikgu. Maksudnya kita nak buat live, Google Meet live. Okey, jadi saya akan gunakan kalender ini. Okey, kita klik saja di sini. Okey, masukkan tajuk lah. Saya letak testing saja. Okey,
lepas ini cikgu akan nampak add Google Meet video conferencing. Betul? Kita add saja. Okey, lepas saya add ini, cikgu nampak tak? Saya boleh buka di sini. Okey. Ini adalah meeting ID. Cikgu nampak di sini? Betul? Okey, saya ulang semula. Apabila saya add itu, dia akan keluar macam ni. Betul lah? Jadi selalunya kita akan copy di sini link untuk Google Meet. Tetapi kalau kita nak guna buat live stream itu, cikgu mesti klik anak panah ni, menunjuk ke bawah ni. Okey, jadi kita akan nampak add live streams. Okey, add live streams. So, add live stream ini keluar, kita klik saja. Dia kata, okey, saya klik. Okey. Okey, nampak cikgu di sini? Hello? Hilang suara. Hilang suara saya? Tak boleh dengar kan cikgu? Maybe the line. Cikgu Cuaca tidak elok. Cuaca tak elok? Oh, hujan kah situ? Mendung tak berarti hujan. Okey, jadi sekarang dapat dengar cikgu? Okay. Go ahead. Okey. Mungkin yang tidak bercakap boleh, mungkin kita boleh tutup, boleh dengar dengan jelas. Mute-kan dulu. Okey, saya sambung. Cikgu Syami. Ya. Cikgu Syami off mic. Okey, ya, kita sambung. So, apabila kita kata add live stream, maksudnya dia akan keluar di sinilah. Jadi kita nak share itu adalah kita copy link ni. Link ini bukan share Google Meet. Maksudnya link untuk live stream ini kita akan share kepada, saya tak boleh tunjukkan contoh di sini kerana kita tidak pakai domain D5. Kalau kita pakai domain D5, maka tak ada masalah. Okey? Okay, saya ulang semula. Jadi kita akan copy ini, link ini, link untuk live stream ini akan share kepada orang yang akan menyertai live stream itu. Bukan orang yang menyertai Google Meet. Tapi apabila mereka menyertai live stream ini, mereka tidak boleh type komen. Mereka hanya boleh view sahaja. Okay? Maksudnya, apa yang berlaku dekat Google Meet, siapa yang berucap di Google Meet, orang yang berada dekat link live streams, mereka akan nampak dengan jelas. Okay, boleh? Di sini ada dua link. Satu adalah ini adalah Google Meet punya link. Ini adalah live stream punya link. Jadi ini adalah share kepada orang yang menyertai Google Meet. Let's say kalau kita nak buat PIBG lah, AGM PIBG. Maksudnya kita akan share link ini Google Meet kepada cikgu-cikgu. Cikgu akan masuk ke dalam Google Meet. Kemudian kita akan share live stream punya link kepada ibu bapa ataupun murid-murid. Boleh faham cikgu? Hello? Ya. Berkenaan dengan live streaming tadi, maknanya dia akan ikut pada masa kita punya bermulanya Google Meet tu, maknanya ada akan ada delay berapa minit untuk live streaming. Hello? Ya, sorry cikgu, saya tidak berapa dengar apa soalan cikgu. Hello, dengar juga? Ya. Kurang jelas Cikgu Semandi. Suara kurang jelas. Live streaming tadi, bila kita ada rapat
kita akan bagi dengan video apa. Adakah dia bermula mengikut masa yang kita set? Okey, ini adalah live. Maksudnya apabila Google Meet itu sudah tamat, orang yang live stream itu tidak akan nampak lagi. Dia tak dapat lagi mengikutinya. Dia bukan rakaman. Okey, saya akan tunjuk sekarang cikgu. Saya tunjukkan sekarang. Okey, saya sekarang sudah masuk Google Meet cikgu. Jadi apabila cikgu sudah buka live stream itu, cikgu akan nampak atas sini dia akan keluar. The organizer schedule the meeting to be streamed. Jadi ataupun cikgu boleh buka dekat sini ya. Tadi saya tunjukkan satu contoh Google Meet, tidak ada perkataan live streaming. Apabila kita sudah buat satu live streaming punya link, maka dia akan automatik muncul di sinilah. Okey, jadi kita akan klik start streaming. Okey, jadi saya akan ataupun di sini pun boleh. Okey, saya akan start streaming Macam mana cikgu tahu dia sudah streaming atau tidak? Nanti cikgu akan letak dia prompt di sini. Sekejap. Cikgu nampak tak perkataan live dekat sini? Tunggu sekejap. Atas corner. Ini. Tengok. Dia akan keluar perkataan live di sini kan. So, maksudnya ini kita akan nampak tak ada orang lagi tengok ni. Kosong di sini. Mata ini kosong. Okey, saya pergi kepada link live ni. Ini. Ini adalah live stream. Sebab saya seorang saja. Dia akan keluar perkataan live. So, maksudnya ini kita akan nampak tak ada orang lagi tengok ni. Kosong. Mata ini kosong. Okey, saya pergi kepada link live ni. Ini adalah live stream. Sebab saya seorang saja. Okey, cikgu nampak tadi apa yang saya cakap itu dia akan keluar dekat sini. Kerana dia akan lambat beberapa saat. Maksudnya saya cakap hello, mungkin lepas 2-3 saat baru akan live stream sana adalah hello. Dia ikut kepada line jugalah kelajuan speed tu. Seorang di sini tengok ada satu kan, saya lah ini. Okey. Tadi apa yang saya cakap itu dia akan keluar dekat sini. Cikgu nampak Okey. So ini adalah live stream. Ada soalan cikgu? Macam mana kita nak stop? Kita mesti stop baru kita boleh tamat. Kita samalah dengan cara kita stop. Kalau orang tanya lagi, boleh share link tak? Ambil link dekat sini. Copy stream link. Jadi saya sekarang tak boleh share link kepada cikgu kerana cikgu masing-masing menggunakan peribadi. Dia mesti sama domain. Maksudnya dia mesti menggunakan D5 account baru dapat masuk. Saya gunakan D5 account. Kalau cikgu bukan gunakan D5 account, tidak dapat. Okey, untuk live stream ini, cikgu hanya boleh menggunakan CM account. Okey, cikgu hanya boleh menggunakan CM account. Sahaja boleh buat live stream. Tak boleh gunakan account yang mula dengan G itu, tidak dapat. Dia mesti guna live stream punya account. Dia mesti gunakan D5 account. Elias Sarawak juga tak dapat. Elias Sarawak itu adalah untuk Microsoft Team. Itu boleh. Microsoft Team boleh. Okey, ada soalan cikgu? Boleh? Jelas? Satu yang kami ada tu rumah ni. Hello tu. Ya. Yang link tadi tu, yang link tu, benda tu ada kan
dia kita boleh lihat balik di YouTube atau macam mana dia. Biasa orang buat tuan-tuan ada. Oh, tak dapat. Dia tak dapat macam kita buat YouTube live, bermaksudnya kita dapat cari balik selagi owner itu, tuan rumah belum tutup. Ini kalau kita sudah tamat Google Meet, kita sudah end Google Meet, maka line untuk line stream ini akan automatic tamat. Ya, cikgu. Saya tak berapa dengar lah Cikgu Ismandi. Halo? Mungkin Cikgu Ismandi boleh left dan join semula. Okey, saya akan share satu lagi mengenai Google Classroom, Cikgu. Mungkin saya share terus melalui sinilah. Okey, jika dikatakan bahawa saya akan buat macam ni, Cikgu. Saya akan search saja KPM digital. Okey. Lepas tu cikgu boleh klik inilah log in to Google site. Okey. Nampak dia akan automatic keluar satu portal macam ni. Dia ada dua pilihan, Delima 1 dan Delima 2. Kalau saya pilih Delima 1, dia akan balik kepada asalnya. Okey, asalnya. Kalau saya pilih Delima 2, dia akan pergi kepada portal ini. Jadi kita log masuk. Okey. Maksudnya dia akan terus masuk ke sini. Sebab saya sudah masuk, maka dia akan automatic pergi ke sini. Ni. Okey. Saya klik I agree. Lepas tu saya klik login. Dia suruh pilih account. Mesti masuk melalui account Delima. Okey, cikgu nampak tak? Ini adalah Delima 2.0. Ini adalah Delima 2.0. Okey, kita boleh tukar ni. Delima 2.0, 2.0. Okey, lepas cikgu masuk ke sini, cikgu nampak ini akan automatically ikut cikgu punya account profile lah. Okey, lepas tu murid pun sama. Dia akan tengok ruang ilmu, dia boleh pilih orang yang share terkini punya. Apa sumber yang telah di-share. Ini adalah khusus untuk Google. Cikgu-cikgu boleh klik khusus ini untuk pergi mengikutinya. Ini adalah GCE Account Level 1. Untuk Apple ada Apple Teacher. Untuk Microsoft ada MCE. Ini adalah khusus-khusus yang ditawarkan. Okay. Lepas tu sebelah tengah-tengah ini adalah masuk Meet. Kalau cikgu tak tahu macam mana, cikgu login saja. Cikgu klik Meet ini, dia akan automatic buka pergi bawah, cikgu pergi ke sini untuk create a new meeting. Okay. Lepas tu masuk Google Classroom, klik saja, dia akan bawa kita masuk ke Google Classroom. Okay, ini adalah Google Classroom, cikgu. Layout dia adalah macam inilah. Okay, layout dia adalah macam ini. Okay, saya klik satu contoh, testing. Di sini layout dia sudah berubah. Dulu dia link ini adalah di atas. Sekarang dia punya Meet ini, kalau saya klik di sini, Meet pun sama. Sebab sekarang murid, kalau you sudah buat satu Google Classroom untuk mereka, untuk 3A, murid 3A masuk ke sini, mereka klik join saja,
cikgu pun sudah berada di sini. Maksudnya mereka boleh buat Google Meet melalui inilah. Okey, ini adalah class code. Ini adalah class code. Okey. So sekarang Google Classroom dia tak ada yang perubahan besar di sini ya. Tetapi cikgu kena tahu bahawa sekarang Google Classroom dia pun sudah ada yang offline. Google Classroom offline bermaksud cikgu mesti save dokumen cikgu. Okey, saya tunjuk satu contoh. Ini let's say saya punya dokumen. Okey, ini saya punya dokumen dokumen saya. Jadi dokumen ini cikgu mesti letak dia boleh ada offline. Setting dia mesti boleh pergi kepada offline. Okey, saya akan tunjuk di sini ya macam mana. Cikgu nampak tak? Di sini ada perkataan file, lepas tu saya akan letak make available offline. Saya sudah buat satu Google Doc, Google Slide ataupun Google Sheet. Apa sahaja yang cikgu buat melalui Google Apps, cikgu boleh buat dia available offline. Apabila cikgu sudah klik available offline ini, maka cikgu boleh share ini di dalam Google Classroom melalui mobile phone. Jadi mobile phone apabila murid itu buka, dia tak perlu internet line, dia tak perlu data line. Dia pun boleh buka yang assignment yang cikgu share itu. Ini adalah satu feature yang baru juga. Okay, ini adalah feature yang baru. Tetapi dengan syarat, apa yang cikgu buat itu, cikgu mesti klik ini, make available offline. Barulah mereka akan nampak apabila mereka buka melalui Google Classroom mobile. Google Classroom mobile sekarang ada boleh download daripada App Store. Dapat. Itu adalah offline punya. Tak perlu guna internet. Okay. Ini adalah salah satu features yang baru. Okay, saya balik ke sini. Ada soalan nak tanya tentang Google Google Classroom. Dia cikgu boleh terus share link ini, cikgu nampak tak? Ini ya, PSS Nilam. Saya boleh copy invite link ini. Kemudian saya boleh share kepada guru perpustakaan, suruh mereka join kelas Google Classroom saya. Join kepada Google Classroom saya. Okay, ini klik di sini ada 3 titik, copy invite link. Maka mereka akan klik link itu, dia akan tanya adakah dia mau join kepada Classroom PSS dan Nilam. Yes, maksudnya dia akan automatik masuk ke dalam inilah Classroom ini. Okay, ini adalah Google Classroom. Okay, saya balik kepada Delima 2. Tonton Didik TV, dia akan terus pergi ke link sini. Jadi Delima 2.0 sangat bagus untuk murid. Maknanya dia boleh pilih lah. April ada apa, minggu pertama ada apa. Okay, mereka boleh tengok di sini untuk ulang kaji. Okay, saya balik kepada Delima 1. Okey, bawah sini adalah semua ini adalah menu dia lah. Jadi cikgu boleh explore sendiri. Okey, kalau ada soalan cikgu boleh tanya saya lah. Ada banyak ni, cikgu tengok. Buku digital semua. TS25 semua sudah masuk. Jadi lain kali mereka memang akan semua menggunakan fully utilize this portal ini. Jadi cikgu mesti tahu dululah macam mana menggunakannya. Ini cikgu nampak di sini, ini adalah aktiviti pengajaran saya. Jadi hari ini saya sudah masuk kelas yang mana dia akan terpapar di sini. Okey, satu lagi feature baru adalah sini ya, cikgu ada klik di sini. Saya ulang semula, pautan. Pautan ke servis KPM. Cikgu tak perlu, EG tukar ada di sini. E-operasi, E-pangkat, Hermes, PAJSK. Tak perlu tanya lagi apa website dia, apa website dia. Semua ada di sini. Semua yang berkaitan di ini ada dekat sini. Klik saja APDM, semua akan bawa cikgu pergi ke situ. Okey, ini adalah pengumuman KPM yang terbaru. Okey, salah satu lagi untuk yang baru ini ya. Ini adalah bot, ada satu robot ini AI. Cikgu boleh tanya dia boleh jawab. Okey, tak perlu tanya saya pun boleh.
jawab di sini. Di mana saya nak dapat ini, dia akan terus jawab. Okey, ini adalah robot. Macam kita punya telegram bot. So ini adalah D5 1. Kalau saya kata, okey saya nak masuk balik kepada D5 1, bolehkah? Boleh. Pergi kepada pautan sini, 3 garisan, pergi kepada pautan sini, pindah pergi ke D5 1. Boleh. Ini adalah D5 1. So kalau sudah ada D5 1, kenapa perlu ada D5 2? D5 2 adalah naik taraf. Kalau D5 2 sudah stable, D5 1 mungkin mereka akan tutup lah. Okay, jadi kalau cikgu nak log out, cikgu log out di sini. Admin pun sama. Admin sekolah boleh pergi ke sini. Okay, dengan akaun cikgu. Ada soalan terhadap D5 2 cikgu? Ada soalan? Hello? Macam saya seorang saja di dalam sini. Tidak ada cikgu. Yeah, I'm here. Okay, Jelas, so, cikgu. Jelas. Jelas Jadi haraplah pihak pengurusan menggalakkan Go cikgu-cikgu ahead. menggunakan portal ini. Okay, so saya sudah akan masuk kepada pengaktif account, aktif untuk account Microsoft cikgu. So mohon cikgu, kalau cikgu bersama saya ada desktop ke ada komputer di depan, boleh cikgu ikut bersama. Tapi handphone saya rasa mungkin tidak dapat. Cikgu boleh cubalah. Okey, saya akan share link itu di sini. Coba. Kita aktif bersama-sama cikgu supaya cikgu tahu macam mana aktif tu. Okey, cikgu saya akan share satu link di dalam chat box tu. Itu adalah reset password of Microsoft punya seperti paparan saya ni. Okey, cikgu cuba klik dan bersamalah. Boleh cikgu? Sekurang-kurangnya cikgu mesti cuba. Guru pengeras bestari mesti cubalah. Okey? Macam mana nak buat ni? Okey, klik link ini, dia akan keluar paparan Microsoft get back into your account. Bolehkah salah seorang cikgu ataupun cikgu Ismandi kah? Siapakah? Ataupun siapa boleh share satu your D5 account kepada saya kah? Dalam melalui chat box. Saya cuba tolong activate. Tunjukkan contoh demo. Boleh? Boleh, D5 betul. account. Saya akan try. Okay, you share dalam ini. Saya masukkan ke chat box tu ya. Ya. Dah? Ini nak ya. Kejap respon, saya cari. Dapat? Guna account bukan macam ni kan. Cikgu tunjuk dulu, jangan masuk dulu. Siapa boleh share satu account kepada saya? Oh, type di chat box kah? Ya. Saya sedang tunggu ni. Okay, saya type di dekat yang link kita bagi tadi. Tak perlu cikgu share di sini. Saya nak tunjukkan contoh. Okey, kejap.
Hello, Miss Kon. Ya. Untuk SK APR mereka memang dah buat lah. Semua sudah? Okey, thank you cikgu. Apa yang Jadi- saya pastilah memang sebab saya dah dah bagi step apa semua dengan dia orang itu hari. Tunjukkan lah. Semua saya rasa dah okey, mungkin dah semua dah buat lah. Semua dapat aktif kah? Ya. Tak Semua ada, memang sudah saya deactivate. ya, memang itu saya dah bagi dah awal. Bagaimana langkah apa semua tu. Itulah saya pasti tak ada feedback apa-apa lagi, maknanya tak ada masalah lah tu. Tak apa, kita tunjuk di sini. Nanti cikgu Ya, tengok tak apa. daripada Tak apa. Untuk yang cikgu mungkin ada yang APR. tertinggal ke apa? Ya. Boleh. Okey, boleh seorang salah. Ya, cikgu rahsia. Ya, saya sudah nampak ni ya. Okey, saya tunjukkan contoh di sini cikgu Okey. Kita punya MOE account, kita akan guna, bukan kita punya Delima account kita akan guna seperti biasa cikgu Cikgu bukan guna koma, kita dot ni. Okey, jadi saya ada post satu account cikgu Rahsia punya. Cikgu tambah satu Sarawak dekat belakang sana. Seperti yang saya share sekarang dalam chat box. Okey, lepas tu kita akan masuk ke sini ya. Cikgu boleh nampak kah? Saya cuba magnify sekejap. Okey. Boleh nampak? Kita masih lagi menggunakan Delima punya account. Bukan ni. Tetapi belakang alias ini kita tambah satu perkataan Sarawak dan titik. Boleh cikgu? Masuk di dalam email dan username. Mana-mana cikgu yang belum, sila pastikan masih lagi menggunakan akaun Delima tetapi alias sarawak.moe-dl.edu.my. Bukan koma. Okey. Kalau sudah siap, maksudnya cikgu akan key in bawah sini, ikut dia punya perkataan. Jangan ikut saya punya perkataan, ikut paparan cikgu punya perkataan tu. V besar, N besar. Ini ialah saya punya. Cikgu ikut key in, ikut apa yang dipaparkan di cikgu punya paparan tu. Okey, lepas tu cikgu klik next. Boleh cikgu? Okey, ini akan ditunjukkan. Di sini ya. Ini cikgu rahsia punya kan? Okey, jadi dia akan kata email my alternative email. Maksudnya dia akan sentiasa email pergi kepada Delima account. Delima account. Saya klik email. Okey, bolehkah cikgu tolong saya dapatkan verification code dia? Cikgu rahsia? Sekejap cikgu. Pergi ke Delima account cikgu untuk mendapatkan dia punya code. Lepas tu maklumkan kepada saya. Siapa cikgu yang sudah ikut sampai ke step, dia memang akan pergi kepada Delima account. Cikgu pergi kepada Delima account punya Gmail, cari apa kod dia. Okey cikgu, saya dah type dekat message tu. Sudah? 869007. Okey. Jadi saya akan masukkan verification code. Lepas tu kita type, kita klik lagi next. Okey, jadi sekarang dia mohon password bang. Cikgu saya boleh bagi saya satu ataupun suka hati saya letak dulu nanti cikgu ubahkah? Ataupun cikgu nak bagi saya password, cikgu rahsia? Cikgu rahsia? Ya, cikgu boleh tulis nama saya letak 75 belakang. Huruf kecil, rahsia 75. Nanti cikgu boleh tukarlah. Ya. Okey. Saya letak rahsia, lepas tu 75. dia mesti ada simbol. Jadi saya letak alias 75. 75. Boleh Okey, boleh. Lepas tu rahsia alias 75. Okey, lepas tu saya klik finish.
nanti ini akan di-share. Tengok dia kata your password has been reset. Cikgu okey. Kalau sudah siap, bermaksud sekarang cikgu sudah boleh guna. Okey. Jadi selalunya dalam cikgu punya laptop ataupun cikgu punya desktop memang ada satu Mozilla kah, cikgu guna yang lain supaya cikgu boleh differentiate. Jadi kalau cikgu ada Microsoft Edge, cikgu pakai Microsoft Edge lebih senang. Boleh? Maksudnya saya kata pakai browser yang lain. Cikgu ada Firefox boleh pakai, kalaupun Microsoft Edge boleh pergi ke Microsoft Edge. Okey, jadi sekarang saya akan guna Microsoft Edge cikgu. Saya akan tukar switch to ini. Okey. Nampak ni cikgu Kalau katakan cikgu ada Mozilla, cikgu boleh pakai Mozilla Firefox. Kalau tidak, cikgu boleh pakai inilah supaya cikgu boleh senang. Oh, Microsoft, saya pergi kepada Microsoft Edge. Oh, Delima, okey, saya pergi guna Google Chrome. Macam inilah. Okey. Jadi saya tunjuk kepada cikgu macam mana nak buat sekarang. Saya sign in. Jangan saya punya screen saya nak share dulu. Okay, cikgu nampak di sini. Macam mana kita nak guna kita punya Microsoft punya account. Macam ni. Cikgu type saja sini. Microsoft, cikgu search saja. Microsoft 365. Dia akan keluar macam ni kan. Okay. Cikgu nampak di sini ada sign in. Betul? Ataupun saya pergi kepada Microsoft 365. Ni. Okay. Office login. Inilah saya share dia punya ni, link. Ada cikgu yang ada masalah untuk reset password. Ini ialah kita tadi pergi kepada ni. Kalau cikgu ada masalah reset password, cikgu boleh maklumkan. Kalau memang ada masalah, dia kata password itu belum wujud, berikan kepada guru penyelaras bestari. Okey? Jadi peranan guru penyelaras bestari atau penyelaras, kalau sekolah ada penyelaras D5, jadi ini adalah serahkan kepada penyelaras D5, kumpul-kumpul semua, nanti email kepada helpdesk, suruh mereka aktifkan. Jadi mereka akan aktifkan dan lepas tu cikgu boleh guna. Okey? Kalau ada masalah lah, dalam satu hari mereka sudah jawab soalan kita. Okey, jadi saya akan klik sign in. Okey, dia kata masukkan email. Kita akan, salah. Saya akan masukkan email cikgu rahsia. Okey, ini email yang kita guna untuk Microsoft mesti ada Elias Sarawak. Okey, next. Password. Okey, tadi cikgu rahsia Elias 75 Ya, 75. Okey. Tengok kita sudah berjaya masuk. Okey, apa kelebihannya cikgu Apa kelebihannya? Maksudnya, okey, dia sekarang dia akan keluar ni. Kalau pertama kali cikgu masuk, dia akan keluar ni lah. Jadi dia akan kata kalau cikgu akaun ini tak boleh masuk ke, lupa ke macam mana. Cikgu nak guna handphone ke ataupun guna email. Cikgu, saya galakkan menggunakan email lah. Sebab handphone selalu tukar handphone. Kita guna email lah. Jadi email yang saya letak di sini, mungkin kita boleh gunakan email D5 kah? Ataupun email Sarawak pun boleh lah, tak jadi masalah. Kita letak saja email me. Maksudnya kalau kita sudah tak boleh masuk akaun ini,
dia boleh email kepada akaun yang lain. Saya email kepada MOE account. Macam inilah. Okey, dia akan send lagi verification code, cikgu. Cikgu Rasia. Saya dah dapat. Apa dia? 274194. 27 4194. 94. Kalau macam itu dia sudah tick. Okey, tak perlu tukar dua-dua, satu cukup. Okey, lepas tu klik finish. Okey. Ya, sign in. Ini dia cikgu. Ini tengok dia sudah kata cikgu Rasia sudah masuk sini. Ni next sajalah. Okey. Okey, kalau kita ada akaun untuk Microsoft domain Sarawak ini, maksudnya Cikgu Rasia kalau ada Microsoft Edge, Cikgu Rasia boleh sign in terus di sini. Maksudnya nanti Cikgu boleh, dia akan link. Kalau Cikgu punya laptop juga pakai 2-3 Office 365, Cikgu boleh sign in dengan domain Sarawak. Lepas tu apa yang Cikgu buat secara offline di dalam laptop itu, dia akan link kepada yang online. Dia adalah synchronize maksudnya. Dia boleh gunakan. Kalau cikgu guna di sini, kalau cikgu guna sini lah, dia memang auto save. Dia memang macam Google juga, tetapi cuma ini adalah words, itu adalah Google Doc. Macam itulah. Okey, faham. Boleh faham cikgu? Okey. Ini maksudnya cikgu ada tambahan satu drive baru. Okey, saya tunjukkan di sini 9 petak ini. Cikgu nampak tak? Ini bukan dia punya email, bukan Gmail. Dia ialah Outlook. Boleh faham cikgu? Kalau cikgu nak cek Sarawak domain punya Microsoft punya email, cikgu akan pergi Outlook. Outlook bukan Gmail Outlook. Kalau Google Delima ada Google Drive, Sarawak domain ada OneDrive. OneDrive. Ini OneDrive pun unlimited. Ini ialah OneDrive dia. Sama juga function dia sebenarnya dengan Google Drive. Okey? Boleh cikgu? Boleh, Desmond, ini boleh ganti kita punya pendrive lah. Tak payah guna pendrive lagi lah. Ya, betul. Kalau pendrive saya lupa bawa pendrive, saya tak boleh buat apa-apa. Kalau saya buat di sini, kalau internet lain itu bukan satu masalah kepada cikgu, maksudnya kalau saya guna di sini ataupun saya guna di laptop, tetapi laptop ini selalunya ada sign in, betul tak? Jadi apabila saya buat di sini, saya tunjuk satu contoh lah macam ni Saya sekejap cikgu Your entire screen. Okey, saya tunjuk satu contoh cikgu Okey. Saya pakai laptop. Saya pakai desktop PC di office Okey, tengok cikgu, kalau kita adalah PC kita adalah Windows 10 dan above, dia akan automatic bagi kita OneDrive. Okey, jadi saya punya OneDrive di sini, saya sign in di OneDrive. Semua bahan kerja saya buat di sini. Cikgu nampakkah? Ya. Semua kerja saya buat, saya akan save di sini. Nanti saya balik rumah, saya buka laptop saya pun ada OneDrive ini. Maksudnya dia adalah automatic sync ini. Nampak tak awan ini? Apa kerja yang saya buat di sini, nanti saya balik rumah, saya buka laptop, dia akan automatic, dia akanlah sama. Apa yang kerja setakat mana saya berhenti di sini, saya balik ke rumah, saya akan sambung. Tetapi saya bukan log in kepada itu secara automatically. Maksudnya saya sudah sign in. Saya nak tunjuk contoh macam ni lah. Saya buka satu mana. Okeylah, saya pakai inilah. Sekejap. Okey, cikgu nampak di sini. Nampak ini? Ini bermaksudnya sign in. Okey. So apa yang pembetulan kita buat di sini, nanti dia memang auto save. Cikgu nampak tak atas ni?
Cikgu buka auto save ni. Auto save. Okey, jadi kalau saya buat hari ini, nanti saya pergi sekolah cikgu, saya tak perlu bawa apa-apa, saya lupa bawa apa-apa, laptop pun tak bawa. Tak apa, saya boleh log in menggunakan sekolah cikgu punya komputer. Saya akan pergi kepada saya ni sebab semua bahan saya save di dalam drive. Saya tidak ada save di dalam laptop ataupun dalam PC. Faham cikgu? Boleh? Ada soalan nak tanya cikgu? Okey. So dulu kalau kita pakai Delima account, kita pun boleh pakai masuk dalam Office 365. Tetapi dia ada limitation. Dia hanya ada beberapa fungsi saja. Sekarang dia pergi kepada upgrade pergi 2.0, dia ada lebih function dia sikit. Okay, tetapi you masih tak boleh install. Kerana kalau nak install dia mesti ada account 3.0. Tapi you boleh guna secara online. Kalau you punya laptop pun ada PC 365, boleh sign in terus menggunakan domain Sarawak ini. Jadi apabila ada internet, dia akan auto sync, maksudnya bahan itu adalah memang updated lah. Okey, boleh ada apa-apa soalan cikgu? Faham, clear. Ada lagi soalan cikgu nak tanya kah? Ada? Tak ada. Tak tahu yang lain lah. Macam inilah kita katakan macam Google, Microsoft, dia banyak perubahan dari semasa ke semasa. Jadi apabila cikgu guru pengeras bestari akan mendapat maklumat itu, dia akan kongsikan lah. Sebenarnya banyak yang boleh perlu dikongsikan, tetapi oleh kerana masa itu, jadi kita tidak gunakan masa inilah macam untuk kita kongsikan. Sebenarnya dia ada Google Calendar, semua itu ada lagi lah. Okey. Ada mungkin sekarang saya buka kepada Q&A. Apa yang cikgu ragu-ragukan boleh tanya sekarang sementara kita masih ada di sini. Boleh sebelum kita tamat ini. Saya nak terangkan sekali lagi. Faham cikgu dengan penggunaan CM account? Ya. Ada lagi apa soalan cikgu nak tanya? Cikgu-cikgu, yang mana nak bertanya boleh tanya soalan sekarang. Dibuka sesi Q&A. Mungkin dari sekolah Encik Buyung ataupun CRPR. Adakah? Cikgu Kon. Ya. Kita ada kontrak kah dengan Microsoft 360 ni untuk jangka masa berapa lama kita boleh guna tu? Dia memang datang sekali dengan itu. Kita bukan kontrak dengan Microsoft. Itu adalah atasan. Kita tak tahulah. Itu adalah bahagian kepada bahagian pengurusan data itu. Itu tak ada kaitan dengan kita. Tetapi yang kita tahu kita ialah dia memang datang sekali dengan package kepada Google Workspace ini. Percuma lah sekali. Ya, betul. Selagi Google itu masih ada, Microsoft itu adalah. Tetapi Google sekarang dia sudah stable. Kebanyakan orang sudah tahu bagaimana menggunakan Google Meet, bagaimana guna Google Classroom. Jadi sekarang orang lebih kepada Microsoft lah. Lebih fokus kepada penggunaan Microsoft. Jadi kalau dia sudah ada ceraikan domain dia, dulu dia adalah menumpang, sekarang dia sudah ceraikan. Maksudnya dia memang mau juga kita menggunakan Microsoft inilah. Maksudnya kalau nanti Delima account itu memang hanya untuk login kepada Google saja. Jadi Sarawak domain ini, new credentials account, dia akan guna untuk Microsoft saja.
Jadi sekarang cikgu sudah ada dua. Satu adalah Google, satu adalah Microsoft. Macam mana pula dengan pelajar cikgu? Pelajar juga sama. Jadi pelajar kalau cikgu sudah guna, tak ada masalah. Cikgu boleh dedahkan kepada pelajar lah. Memang mereka sekarang dalam secara berperingkat mereka nak update akaun inilah. Jadi kalau macam sekarang ada pertandingan Minecraft, pertandingan Minecraft dia memang Minecraft adalah belongs to Microsoft. Okay, jadi sekarang untuk pertandingan Minecraft ini, Delima account yang dulu itu masih boleh guna. Tetapi dia sudah limit tak untuk 10 kali saja. Sekarang untuk murid-murid tahun 1 dan tahun 2, mereka tak boleh lagi, tidak dapat menggunakan Delima account untuk menyertai ataupun untuk main Minecraft education edition. Tak dapat. Mereka mesti menggunakan Sarawak domain punya, barulah mereka boleh login kepada Microsoft Education Edition. Itu yang saya dengar itu hari. Ya. Yang terdapat login sebab tak ada tu. Ya, kalau macam itu murid cikgu kalau dia tahun 2 ke tahun 1 dia nak menyertai ni, cikgu boleh kumpulkan atau cikgu cuba dulu tambah dengan belakang sama, depan sama Elias Sarawak pergi kepada reset password. Kalau dapat berjaya reset bermaksud akaun mereka memang sudah aktif. Oh, dia tak dapat reset secara berkelompok cikgu? Ini dia tidak dapat reset secara ini boleh ajar murid-murid mereka sendiri pergi reset lah. Macam kita buat ni lah sekarang ni lah. Ya, kalau kita buat langkah ini reset password, masih lagi tidak dapat, dia akan keluar katakan account ini doesn't exist, maka cikgu kena ambil tindakan untuk ambil ID itu, ID guru atau murid tersebut, email kepada helpdesk suruh mereka aktif untuk akaun-akaun berikut. Oh, okey. Boleh ya? Ya. Tapi itulah disebabkan tidak ada maksud saya tadi tak ada cara yang lebih mudah. Kita terpaksa buat satu-satu itu agak memakan masa dan kita bayangkan kalau sekolah yang agak besar agak mungkin macam ni cikgu boleh suruh murid itu share untuk mereka aktif sendiri sebab dia perlu reset password dia sendiri. Cikgu macam yang cikgu buat video itu, cikgu beritahu suruh mereka ikut langkah-langkah itu untuk reset sendirilah. Itu jelah cara dia. Ya. Itu dia lagi, memang tak dapat kau. Ya. Miskun mungkin luar daripada ni lah. Satu yang masalah yang saya lihat sekarang ni di sekolah saya terutamanya, pelajar-pelajar banyak yang tak dapat login disebabkan tak tahulah. Ada beberapa perkara mungkin satu yang saya nampak mungkin mereka lama tak login. Tidak mungkin akaun tersebut sebab banyak yang maksud saya digantung dia punya penggunaan tu. Ya, betul. Jadi itulah perlu kita galakkan murid itu sekali-sekala perlu login 3 bulan ataupun 1 bulan kah. Kalau lebih selamat 1 bulan login sekali. Itulah saya kata sekarang sudah ada Delima 2.0. Cikgu dedahkan kepada mereka Delima 2.0 ini. Langkah mereka macam mana mereka masuk kepada Delima 2.0. Lepas mereka masuk Delima 2.0, mereka tak perlu lagi pergi buka Google Classroom, tak perlu lagi pergi tengok ini. Sebab semua adalah di portal di situ. Maksudnya kalau cikgu ada share assignment ke apakah, mereka pun akan dapat notification daripada situ. Ya, terima kasih cikgu. Ya, terima kasih cikgu. Ada lagi soalan cikgu? Cikgu, cikgu diskon saya mau tanya, itu akaun untuk Microsoft 360 itu ada limitation ke tidak? Limitation bermaksud apa cikgu? Kalau saya mau upgradekan PC saya ada 2 kah atau berapakah laptop, dapatkah? Normally is 3 device lah. 3 device saja. Okey. Mana PC boleh upgrade lah guna 365 itu. Because dia adalah online. Sebenarnya dia adalah online punya. Dia tak boleh download offline. Maksud saya ialah kalau kebetulan cikgu punya PC atau laptop ada
cikgu pernah menggunakan 365, Ya. Office 365 tu telah expire sudah. Yes. Maksudnya cikgu boleh sign in menggunakan domain Sarawak ini. Domain Sarawak ini. Okey lah. Yes. Limitation 3 PC, tiga lah. Device, Okay. yes, correct. Yes. Yeah. Ada apa-apa soalan lagi, cikgu? Okey, sebelum saya serah balik kepada pengerusi majlis hari ini, saya mohon cikgu boleh isi maklum balas ini. Sekejap, saya share sekejap. Okey, boleh cikgu scan ataupun saya boleh share link sekejap. Okey. Cikgu boleh scan QR code ataupun link telah di-share melalui chat box untuk Net permission ya cikgu. Cikgu keluar net permission. That's why itu dia mesti pakai D5. Pakai D5. Ya, dia mesti pakai D5 account. Nanti saya akan suruh cikgu share balik lah. Okay. Dia mesti pakai D5 account because this maklum balas also belong to this G selfie, bukan saya punya. Okay. Tapi cikgu kan tadi kami orang masuk kan tidak boleh login guna bukan D5, kami gunakan personal. Ya, betul. That's why cikgu tak boleh klik ini, cikgu kena switch account. Cikgu tahu switch account? Tahu, tapi tadi kan tidak boleh masuk guna D5. Kita orang try login. Kerana cikgu tak boleh masuk menggunakan D5 kerana host tuan rumah buat link ini menggunakan peribadi punya account. Kalau kita buat peribadi, account D5 memang tak dapat. Kalau kita buat menggunakan account D5, maksudnya orang lain nak join menggunakan peribadi boleh. Ibu bapa boleh join menggunakan peribadi dia. Kalau kita menggunakan D5, boleh, tak jadi masalah. Okey, tak apa. Ini nanti akan di-share balik lah oleh guru pengelas Bestari lah. Boleh, cikgu? Siapa yang dapat scan, boleh scan lah. Boleh jawab pada link ini. Okey, so saya serah balik kepada pengerusi. Sebelum itu kita Cikgu Jemain dengan Cikgu Ismandi perlu ingat kena ambil gambar kerana link maklum balas semua mesti isi, kemudian share di dalam laporan dia. Hantar laporan tersebut sebelum kita pun. Okey, Cikgu Jemain. Jadi itu saja daripada saya serah balik kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada penyampai kita pada petang ini, Cik Kun Boy. Maaf. Atas bimbingan, tunjuk ajar dan panduan yang sangat berguna kepada kita semua dalam penggunaan ICT di sekolah. Ilmu baru untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing. Baik. Cikgu jangan live dulu, buka kamera semua, kita ada sesi bergambar sebagai kenang-kenangan. Dengan senyum ya. Pada petang pun senyum. Okey. Buka kamera. Sekejap.
Okay. Dah. Okay, bersedia. Semua dah buka. Saya kira. Encik Ewin, boleh tolong ambil gambar? Okay. Okay, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, senyum. Okay. Terima kasih semua. Cikgu-cikgu jangan lupa isi link kehadiran dan borang maklum balas bengkel ni. Terima kasih kepada semua guru yang join Google Meet petang ini. Semoga bermanfaat. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih, kafarah dan juga suratul Al-Ams. Alhamdulillah.